Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma yassir lana ya Allah biziyaratil Ka'bah lil hajj wal umrah fi hadzal 'am wa fi kulli 'am min al a'wamil qadimah. Wa yassir lana ya Allah biziyarati habibikal Mustafa Sayyidina Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Hello, Assalamualaikum everyone. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Welcome to Safar to Marwah podcast. My name is Shima. And my name is Daud bin Hassan. So today Daud, kita nak talk pasal apa ni? Today kita akan talk sikit sebanyak sejarah tentang panggilan seruan ibadah di rumah Allah, yakni di Baitullahil Haram. Yes, okay. So hari ni kita ada special guest Hari ni Alhamdulillah Tabarakallah kita ada special guest. I would like to introduce him. Ustaz, silakan perkenalkan diri. Nak introduce kan? Okay. Alhamdulillah, terima kasih Safar wal Marwah insya-Allah sudi menjemput saya. Rizwan bin Abdul Manaf merupakan mungkin kita sahabat lama jugalah. Masya-Allah, terima kasih kesudiannya dan terima kasih. Saya rasa tempat yang indah, program yang cantik, diteruskan masya-Allah. Alhamdulillah masya-Allah. Itu sajalah kot. Okay, next question. Terus how long have you been in this line? Haji Umrah. Pertama Ustaz Daud, Alhamdulillah, insya-Allah, syukran, jazakallah khair. Ana rasa untuk pengalaman melaksanakan umrah ni, ana rasa dah 5-6 tahun kot, Alhamdulillah. 5-6 tahun. Cuma ana seingat ana tu, kalau boleh ana fikir-fikirkan mungkin 2015 Ustaz. Mungkin 2015. Masya-Allah. Masya-Allah, tu lumayan lah. Masya-Allah, betul masya-Allah. Masya-Allah. Banyak hebat cerita-cerita hebat tu banyak tu. Itu dia. Alhamdulillah. Okay, jadi macam mana tu tiba minat untuk melakukan haji umrah services atau menjadi mutawif? Okay Ustaz, pertama ana rasa perkara ni adalah niat ataupun saya nak boleh kata semua orang meminati lah. Semua orang meminati, tinggal lagi minat dia kat mana. Minat dia untuk terus pergi ziarah, minat dia untuk selalu datang, ataupun minat dia sebab tempat dia. Ada orang suka pergi Mekah ni pasal apa? Pasal kawasan dia aman, damai kan. And they willing to spend like maybe 1 tahun mungkin berkali-kali mungkin, Allah alam, tak tahu ada yang sebab gitu. Sukanya mereka kat sana. Sebab environment dia, suasana dia, bai'ah dia. So kalau dari segi ziarah ataupun dari segi ana tu untuk menjadi mutawif tu terdetik sejak kami di bangku sekolah lagi masa tu. Masya-Allah. Jadi masa tu kami ni sebenarnya ana ni berikan peluang izin ana berngaji tu, belajar di negeri orang, di tempat luar. Jadi ana belajar tu masa tu kami macam kawan-kawan rumah sewa kan, duduk sama-sama tu, time kira terdetik lah nak buat apa lagi macam-macam dah bikin kata. Macam-macam jahat dah kata adalah macam-macam benda dah kita bikin. Tapi apa yang kita boleh buat tu actually after belajar ni nak buat apa. So adalah kawan-kawan kata aku lepas ni nak masuk kawasan kerja government, dong panggil government. Kerja government. Ada yang kata nak masuk banyak lah Ustaz. Ana rasa ana punya kawan-kawan tu yang ana rasa ana ni bagusnya dulu ana belajar, ana tak campur budak Singapura banyak. Cerita dia. Banyak campur budak Malaysia. Orang lain lah. Campur budak Malaysia. Jadi bila masa belajar dengan budak Malaysia ni, diorang punya pemikiran tu lain sikit. Lain. Pemikiran tu lain. Jadi diorang suka macam mana? Diorang suka cari benda yang orang tak pernah buat. Antaranya. Jadi tu yang masa tu idea, masa tu time tu zaman-zaman apa tu Ustaz? Zaman jual bantal pun popular. Tu zaman-zaman dia, zaman dulu. Jadi bila dia fikir kawan-kawan rumah sewa ni fikir apa nak buat lepas ni, orang kata kita try nanti ambil pengalaman pergi umrah ke, bawa orang pergi haji ke apa sebagainya. So pengalaman bermula dengan teori, bermula dengan pengajian, maknanya kita dapatlah ada peluang mengajar di beberapa travel agency masa tu di negeri orang masa tu. Dan pengalaman masa tu ana pun Alhamdulillah dapat juga rezeki pergi umrah masa tu umur ana dalam seawal-awal 17 tahun tu Ustaz. Sama paling kita. Paling first. Saya dapat awal lagi sikit. Awal sikit Ustaz. Ana 17 tahun tu ana punya rezeki, ana dapat bawa orang pergi umrah. Itu time company tak berapa popular masa tu. Jadi ceritanya di negeri orang negeri orang betul. Jadi bila ana pergi, ana tengok macam seronok. Ana pergi sana, ana suka dia punya, orang kata dia punya adventure tu Ustaz. Ana suka adventure
operation, Ana suka adventure layan orang, Ana suka operation macam gaduh dengan Arab. Gaduh dengan Arab Tu yang macam menarik minat Ana untuk orang kata kalau seboleh-bolehnya untuk berada dalam hikmat umrah servis ni. Masya-Allah. Itu pengalaman Ana lah Ustaz. Banyak pengalaman yang kalau boleh cerita pun malam ni pun takkan habis kan. Betul Ustaz. Ana target nak cerita 10 benda hari ni Ustaz. Tapi tengok time lah. InsyaAllah kalau tak memang kita boleh panggil lagi. InsyaAllah. Okay, jadi daripada segi pengalaman yang dulu dengan pengalaman yang sekarang, kalau kita panggil umrah norma baru. Okay, tapi umrah norma baru tu hampir dah kembali ke asal. Betul. Jadi apa perbezaan zaman dulu yang Ustaz pernah pergi sampai sekarang? Ana suka cerita macam gini Ustaz. Banyak orang tanya Ana macam mana pengalaman, tapi benda-benda norma baru ni kira something new to learn, but anyway it's going to subside soon insya-Allah. Cuma Ana suka cerita masa sama-sama Ana pergi awal-awal tu Ustaz. Ana pergi awal-awal. Cuba cerita. Cerita. Masa Ana pergi awal-awal tu Ustaz, Ana rasa dulu semenjak awal tu, Ana umur 17 tahun tu, itu pertama pasal Ana pergi belajar. Dapat pergi sana, lepas tu dapat kawan-kawan, dapat jemaah sebagainya kan. Jadi masa tu bila Ana dah balik, Ana nak start belajar tu, Ana start bawa jemaah first time tu, it was 2009 Ustaz. 2009. Itu kira first yang bawa jemaah. Yang tadi 17 tahun tu pergi, tapi tengok orang bawa jemaah, kita tak bawa jemaah. Ini kita bawa jemaah. Jadi masa tu Ana pergi 2009, silap mungkin pengalaman Ana tak sehebat dengan orang-orang yang kat luar sana. Mungkin mereka dah banyak kali pergi ke wallahu alam lah Tapi masa Ana pergi masa tu, it was something new for me, something new to learn. Yang masa tu Ana buat jemaah bukan jemaah Singapura. Ana buat jemaah luar daripada Singapura. Jadi masa Ana sampai tu, dia beza tu Ustaz. Kalau kita dapat Ana boleh kongsikan Ustaz, orang-orang yang bukan Singapura, kita tak tahu. Dia tak ada macam banyak cerita tau. Kalau jemaah kita di Singapura ni, mungkin sebahagian mereka ada benda yang mereka request kind of thing, you know. But during that time masa Ana pergi tu, itulah hari ujian kawan Ana. Masa tu kami bawa ikut syarikat kawan Ana masa tu. Jadi kami sama-sama berangkat. Tapi yang peliknya, diorang ada cabaran masa tu Ustaz. Cabaran dari segi visa tak keluar. Okay. Ni cerita dulu-dululah cerita orang. Jadi jemaah mereka tu dalam tak silap Ana dalam 300-500 jemaah tu, masya-Allah. Besar tu syarikat tu. Besar masya-Allah. Besar, cuma kebanyakan mereka sangkut sebab visa tak keluar. Kebetulan. Minta maaf lah Ustaz. Bukan apa, rindu Mekah kan gitu. Dia bukan apa ni, lupa nak silent handphone sebenarnya. Minta maaf je pengurusi majlis. Jadi apa cerita dia, Ana bawa jemaah tu, Ana dah siap visa pasal Ana daripada Singapura. Yang kawan Ana tu daripada negeri lain. Jadi kami tu, jadi ceritanya masalah mereka sedang terganggu dengan masalah visa processes ni semua. Ana berangkat dulu dengan tak tahu benda Ustaz. Ana tak pernah bawa jemaah Ustaz. Ana tak pernah, orang kata Mekah tu pernah pergilah. Cuma bawa orang tinggal hotel mana tak sure lagi. Ana tahu tempat makan nasi mandi je. Tempat dah tahu. Nervous lah tu masa tu. Saya? Nervous lah masa tu. Mesti nervous. Mana tak nervous. Ana kebetulan, Ana seorang sahaja. Ana sampai. Kemudian Ana sampai, dia by trip tau. Ada 80 trip masuk dulu. Kemudian ada 30, 20, sampailah 300. Jadi runner lah. Ana runner Ustaz. Ana dengan Arab masa tu sekarang jagung ke tu orang. Ana hantar Assalamualaikum Waalaikumsalam, jawab boleh. Lain tak boleh. Macam itu. Maksudnya Ana bawa jemaah tu, jadi Ana dapat rasa kat situ hampir nak dekat sebulan Ana kat sana. Lama tu. Lama Ustaz, lama. Betul. Ana pergi visa tu pasal asalnya Ana siap dulu. Lepas tu masalah jemaah diorang ni tak selesai. Jadi Ana kena pergi dulu. Ana pergi dulu, Ana settlekan hotel lah, Ana settlekan apa ni, operation lah masa tu. Tapi yang peliknya, yang hotel tu Ana seorang. Jemaah belum sampai. Jadi Ana merasa-rasa lah. Tapi penatnya masa Ana tu kira Ana patah balik masa tu Madinah Jeddah patah ambil jemaah. Lepas tu sikit-sikit kan group by group masuk.
Tapi masa tu dapatlah kita pengalaman bawa jemaah kerja operation, jaga hotel management lah, jaga ziarah, jaga bas. Yang benda tak tahu benda masa tu, asal-asal tak tahu benda. Cuma dapat daripada masa tu zaman WhatsApp dah ada dah Ustaz. WhatsApp dah ada. Cuma jarang-jarang pakai lagi masa tu. Jarang-jarang pakai. Jadi diorang beritahu, okay, ni buat ni. Jadi dari situlah Ana buat dia punya communication. Cuma timing Ana dengan timing diorang beza. Jadi kadang-kadang ada benda yang dapat information tu tak dapat, jadi terpaksa buat kepala sendiri. Jadi tu pengalaman awal. Masa tu kira Ana dah rasa, masa tu Ana rasa tinggal apartment lah tu Ustaz. Tengah apartment. Tengah apartment. Pasal kita dah ketinggalan. Jadi hotel-hotel tu banyak yang tak jadi. Jadi dah cancel. Jadi apa yang ada, diorang kena ambil the next one lah. So the next available slot yang ada masa tu ialah rumah-rumah apartment tu. Belakang sikit. Belakang kat Miss Fala tu semua Ustaz. Belakang tu. Okay. Ujung-ujung tu Ustaz. Jadi anak nak jalan tu lalulah tempat Mumpati tu. Tu pengalaman awal. Jadi kemudian masa tahun berlalu, Ana rasa yang paling kaya. Paling luxury. Paling luxury yang pernah rasa. Dan nak ceritanya bezanya Mekah ni, yang bezanya mungkin Ana boleh kata bagaimana kita menghadapi situasi di ketika tu. Mungkin zaman tu mungkin yelah jemaah-jemaah ni dia jenis ada masa tu Ustaz. Ana tanya ada jemaah satu ni Ustaz. Masya-Allah Pak Long ni lah, orang tua kita, umur dia 80 lebih Ustaz. Masya-Allah jemaah daripada negara sebarang tu. Dia kata, saya nak pergi umrah ni Ustaz. Saya kumpul hasil duit tanam padi tu. Bertahun-tahun tu dia tanam, dia pergi umrah. Sayangnya masa tu je lah, ni lah masalah visa lah, apa kan. Sayang lah, makna tak sesempurna macam mana pun. Tapi kebanyakan mereka tak ada pun yang kata macam komen ke, kasih feedback yang tak baik, negatif ke, tak ada. Semua macam mungkin ni aturan Tuhan lah Ustaz. Ni memang takdir Tuhan. This kind of people, you know, macam kira kalau Ana nak buat benda yang tak betul ataupun macam malah nak layan, Ana rasa bersalah. Macam gitu. Jadi tapi pakcik-pakcik ni yang kasih Ana semangat, yang Ana bawa dorang walaupun dengan tak tahu benda, Allah bimbing Ana betul masa tu. Ana tak tahu benda, memang Allah bimbing Ana. Jadi nak cerita daripada awal tu sampai the luxury one I ever felt lah. Maknanya paling sedap yang pernah rasa, dengan paling mencabar ketika itu. Cuma bezanya mungkin zaman tu is very packed. Zaman tu memang tak ada larangan, tak ada apa kan. And Ana pernah ingat dulu Ana jalan tu, kira jarang-jarang lah dapat Trium Hajar Aswad Ustaz. Memang. Ana sepanjang umur Ana tu bawa umrah ni, nak kata pengalaman yang kecil ni lah, yang tak banyak ni, itu dah masuk 6 tahun ataupun 5 tahun ni, baru sekali dapat Hajar Aswad. Dapat juga. Dapat juga. Cuma nak cerita orang lain mungkin dah hari-hari tiap-tiap kali pergi dapat ke, rezeki masing-masing lah, rezeki masing-masing. Cuma Ana rasa pengalaman Ana awal-awal punya pack tu, masa pack sangat tu, masa sepack-pack macam kira you will takes you about hours to tawaf. It will takes you hours to sa'i kind of thing. Sini festival orang ramai kind of thing. Sampailah kita pergi pada zaman Ana pergi zaman norma baru. Masa norma baru tu Ana berangkat tak lama sangat, mungkin kemarin bulan 1 Zat Ana berangkat. Baru. Tu kemarin. Yang itulah selapang-lapang Mekah Ana pernah nampak. Betul. Selapang-lapang Mekah. Selapang-lapangnya. Maksudnya lapangnya macam mana tu nak cerita? Ana tawaf tu setengah jam settle lah. Cepat tu. Pakcik-pakcik yang wheelchair tu lagi laju. Diorang special lane. Diorang lagi laju. Kita tu setengah jam tu, kuat-kuat mungkin 45 minit lah mungkin. Tapi Ana tengok itulah selapang-lapang yang pernah pergi. Yang lain daripada pengalaman awal-awal dulu. Awal tu asyik pack. Dulu kalau kita nak pergi sembahyang Jumaat, kalau terlambat memang tak ada peluang nak masuk dalam tu. Memang saya pun pernah pengalaman tu. Madinah baik, Mekah baik. Tapi masa ni Ana tak payah takut pasal tempat. Asal nak masuk mesti ada. Cuma cerita dia jalan jauh sikit lah, pasal orang ada banyak barricade kind of thing, you know. Jadi masa tu Ana pergi tu, yang seawal, yang masa Ana berangkat kemarin tu, masa zaman norma baru, itulah selapang-lapangnya. Dan itulah yang Ana nampak polis dia buat kerja. Selama ni Ana pergi, Ana tak nampak polis dia buat kerja. Mandang merokok je. Merokok, lepak, tak main sugi. Itu kebanyakan. Tapi masa Ana pergi yang kemarin, masa norma baru tu, tu memang diorang buat kerja. Orang jaga Ustaz. Orang kalau tak ada mask dia halau gitu.
Dah halau? Masuk, dah halau. Tu masa tu dah halau. Yang lain semua dia halau pasal tak boleh masuk, dia suruh masuk gate lain ke apa kan. Yelah. Yang ini dia halau pasal dia memang jaga. Maknanya tengok permit, dia tengok apa, kind of thing, you know. Ya. Jadi tu zaman norma baru yang dia pergi, dan tu selapang-lapangnya dan seaman-amannya, cuma dia tak meriah. Ya, betul. Sebab kalau dulu Ana ingat lagi kalau kita pergi awal-awal sebelum masa Covid ni, itu meriah dia masya-Allah. Kedai mana-mana penuh. Kan? Pasal betul. jemaah ada. Dan kemudian diorang perniagaan tu insya-Allah lah. Nah, jarang-jarang lah tutup kedai kata orang. Memang nak tutup kedai tu mesti ada orang datang, mesti orang datang kan. Yes. Tapi masa Ana pergi kemarin, baik di Madinah yang Ana rasa sedih sangat. Pasal bila Ana duduk di Madinah masa norma baru tu, Madinah tu macam ghost town Ustaz. Masya-Allah, banyak ramai hotel-hotel tutup. Betul. Betul. Kedai-kedai tutup. Yang Ana seingat Ana, sebesar-besar Madinah tu, yang kita duduk tu, tempat kita nak buat umrah tu, yang kita selalu duduk lah nak Kampung cari Singapura kampung Singapura tu. Itu dah label dia kat situ. Sebab sampai ujung kan, daripada ujung sini sampai ujung sana, sampai Hilton tu semua kan, Taibah semua, nak cari kedai kebab satu je Ustaz. Satu je? Satu je Ustaz. Itu pun kat belakang, yang tempat money changer tu Ustaz. Betul lah tu. Yang kita pergi tu. Patut try. Sempat try Fatum. Tak pernah. Tak sempat kot. Futum. Itu next time pergi wajib rasa. Masya Allah. Wajib. Memang makan akan return. Okay. Ini masa kena ambil di DP alamat kedai. Sebab Ana pergi Madinah dulu masa awal-awal sebelum circuit breaker tu. Ana tahu sebelah Rauda Suite ada kedai teh tarik kan. Ana memang suka cari teh Ustaz. Malam-malam tu, kalau seingat Ana masa tu Ana lepak, rengan budak Singapura ramai kat kawan-kawan kita yang ada situ. Kalau kita lepak tu kedai teh tu, kita ada lah macam berapa kedai lah kita boleh choose. Betul. Sekarang cuma satu je yang kat belakang tu. Jadi itu pun barulah, tak ramai orang tahu. Orang rasa baru buka kedai, pasal kedai lain dah tutup, dia masuk kot dekatnya. Macam gitu lah. Tapi Madinah tu agak kurang meriah masa tu. Tu masa nak pergi norma baru. Kemudian beza masa sebelum Covid, itu sistematik tak sangat. Jalan aja ikut kau lah. Ya. Kena pijak-pijak lah, kena tenang-tenang lah kan. Tapi bila anda masuk norma baru, itu agak sistematik. Maknanya yang tawaf tu pun tak selalu pack. Betul. Lepas tu kalau anda nak semayang, memang kena semayang kat luar lah, tak boleh semayang kat dalam mataf tu. Jadi kira macam lebih sistematik lah. Jadi macam kita tawaf tu tak ada orang kacau. Ya. Tapi kalau zaman sebelum Covid tu, kau nak semayang, kau semayang lah, lantak kau lah aku nak jalan. Ana pernah tengah semayang tu, orang tawaf ikut dan orang, pijak kepala pijak lah. Ikut dan dia. Tu yang jadi kadang-kadang nak rasa ada hikmah dia juga. Bukan kata ada hikmah, cuma perasaannya macam meriah dia kurang. Yalah, tapi kalau sekarang kita follow up dekat YouTube ke apa ke kan, dia dah meriah balik. Betul. Sepadat-padatnya, sepenuh-penuhnya. Betul. Dan betul. Yang grup yang kita yang selalu pergi tu, diorang nak dapat, untuk wanita nak dapat raudah pun agak rumit. Betul, sama. Sebab Ana masuk kemarin tu tengah, dia dah lepas jarak sosial. Social distancing dah tak ada. Lepas tu diorang buat balik. Ingat tak masa tu? Ustaz masih kat situ lah. Dia tarik balik undang-undang tu. Dia masuk, masa dah masuk tu dia start balik. Pasal Omicron tu naik. Omicron. Jadi apa yang jadi, kami tu masa yang zaman norma baru kami pergi tu, nak beratur ke Raudah itu untuk muslimin itu kurang-kurang 2 jam tu ada Ustaz. Beratur Dulu tu. Sebelum memang masa norma baru tu lah. Sebab kita beratur panjang lirik sampai belakang tu. Tapi dulu zaman-zaman yang before COVID tu, beratur memang panjang tapi berebut. Yes. Berebut orang macam keluar kandang kambing cerita dia. Memang dia kandangkan kita. Section by section. Betul. Tapi Ana pernah masa before COVID tu Zat, Ana semayang kat Raudah. Ana semayang lah, kita semayang biasa. Lama sikit dia tenang kita. Dia tenang kita. Tak heran. Orang-orang yang tepi-tepi itulah. Dia tenang. Yang saya kena tenang. Saya tenang balik. Lawan. Tak boleh. Lepas tu cuma yang lebih sistematik, masa kita circuit break yang masa COVID ni, masuk masa kurma baru, walaupun kita beratur panjang, tapi dalam tu tak serabut. Yes, betul. Dia teratur. Jadi kami tu macam we have our own time lah, tapi tak banyak. I think about 5 to 10 minutes saya rasa masa tu. Kita kat dalam tu masa zaman norma baru. Tapi before norma baru, dia memang berebut tu. Kerana sembahyang tu macam tak ada tempat sebenarnya. Pun orang masuk juga. Itu dia. Orang masuk. Lepas tu yang ceritanya macam orang yang kat Raudah tu bila keluar,
dia jalan depan makam tu, dia tak jalan depan betul-betul literally depan makam. Lagi satu route sana. Yes. Orang yang ziarah makam. Kalau dulu kan before COVID, memang macam itu sama. Kat situ kau keluar, kat situ kau ziarah makam. Yes. Jadi orang yang ziarah makam pun ada, yang kita keluar raudah pun ada. Pack tu penuh, masya-Allah. Mesti bertempur kat situ. Masya-Allah. Tapi itulah cerita, masya-Allah tabarakallah. Nak cerita dia pengalaman, anda rasa kalau dikatakan tentang meriah, itu before COVID meriah. Before COVID tu memang meriah. Zaman Orang Baru bukan tak meriah, cuma tak semeriah macam biasa. Cuma lebih teratur dan sistematik. Lebih sistematik, lebih aman, lebih damai dan to me dia lebih adil kepada setiap pilgrim Betul. yang hadir. Betul. Itu yang saya rasa hikmahnya Betul. di situ. Pasal lebih teratur. Macam orang masuk pun ikut time dia. Macam after this your turn. Then siapa yang booking dapat. That kind of thing tu. Cuma nak rasa kalau dia nak control, it's going to be very task for them. Pasal tasky macam agak licin. Pasal berapa ramai orang. Yang kemarin sikit-sikit boleh lah kan. Dengan orang dah ramai, dia nak kontrol macam mana kan. So anda rasa mungkin ada hikmah juga yang kemarin tu. Yang masa COVID, masa kita pergi norma baru, mungkin ada hikmah dia. Tapi pun kalau tak ada pun, pantang larangan yang ada tu, itu pun baik jugalah bagi kita. Yang penting sampai lah kata orang. Yang penting sampai lah. Yang penting dapat raudah. Cuma yang penting anda rasa kita lebih tekankan, anda rasa lebih baik kita dapat, kata siapa-siapa lah di antara kita mungkin ada yang peluang dengan jemaah sebagainya. Mungkin kena tekankan bab macam mana kena bersangka baik dengan Tuhan macam itu. Pasal things can happen masa tu. Things can happen. Ada benda yang macam kemarin masa kita berangkat tu, walaupun tadi Ustaz dah cerita kan, macam ada yang tak dapat pergi raudah, geng-geng muslimah pertama. Memang ada pun yang berlaku kat kita pun pasal of the booking punya sistem kan. System. And they are very strict. Dia punya pegawai perempuan tu, masya-Allah. No permit, no entry. Dia tak kasih muka pun. Kasih duit kopi pun tak layan. Tak layan. Tak layan. Diorang kata sampai Ana kesialan kan ada jemaah-jemaah ni nak pergi sangat kan. Tapi tak apalah. Macam bagi Ana, we have to have a good faith with Allah SWT lah with that situation. So during that time pun ada kabar-kabar berita yang kata umrah cuma sekali lah. Betul lah dia. Macam itu kan, macam itu kind of thing. So Ana rasa memang kita kena berhati-hati lah perkara macam ini. Tapi rezekinya tak dapat raudah muslimah ni, yang sebahagian jemaah muslimah yang pergi tak dapat raudah, tapi mereka dapat umrah lebih daripada 3 kali. Masya Allah. Insya Allah rezeki dia. Rezeki diorang. Orang kata sangka baik dengan Tuhan ni, Allah balas balik kita tak tahu. Macam yang dapat raudah ni rezeki lah, yang tak dapat raudah pun rezeki juga. Macam bagaimana we have to learn to accept things in certain situation. Pasal situasi kemarin tu is very control situation, yang mana diorang jaga, ada permit saja kasih masuk, kena ada tawakalna lah, itmarna lah, this kind of thing, these apps. Walaupun orang control sama macam Singapore masa tu kan, kita ada trace together lah, apalah sebagainya. Tapi anda rasa ada hikmah yang banyak lah, masya-Allah, ada hikmah yang banyak. Alhamdulillah. Itulah pandangan rendah hati lah Ustaz. Sedikit sebanyak mengenangkan perbezaan antara dulu dengan sekarang. Masya Allah, perbezaan yang sistematik. Dan if you ask me, I would say hopefully they retain the raudah system and the umrah system to be fair to everyone. Betul. Tapi tak tahu lah, macam nak kontrol tu yang tak pasti tu. Tu yang kontrol tu biar diorang yang fikir. Diorang fikir lah. Okay Ustaz, so to streamline to our main topic tonight. Okay. So dalam ayat Quran ada mengatakan Baitullah itu adalah tempat pertama rumah ibadah. Jadi kalau kita ikut sejarah lama, asal Kaabah sebagai satu busut daripada zaman Nabi Adam, dan dia progress dan tiba kepada zaman Nabi Ibrahim yang dia membina Kaabah dan dia seru manusia untuk beribadah di rumah itu. So boleh tak Ustaz sikit sebanyak cerita tentang sejarah tu? Sikit sebanyak Ustaz, insya-Allah. Daripada Zamzam ke, macam mana Nabi Ibrahim tinggalkan anak dia pergi Palestin, lepas tu dia seru untuk manusia datang ke tempat itu, lepas tu dia bina Kaabah, anak dia bina Kaabah bersama. Setelah dibina, dia seru manusia. Jadi sikit sebanyak story-story tu. Insya-Allah Ustaz, rasa tu satu soalan yang membuka jiwa sebenarnya Ustaz. Kalau kita kaji betul-betul cerita dia ni, masya-Allah, ini Allah punya hikmah. Allah punya hikmah.
Allah bicara tarbiyah, Allah bicara macam mana Rasul kata la'allakum ta'qilun. Aku akan beri agama ni kepada mereka yang nak berfikir, Betul. yang berakal. So kalau kita faham istilah dia, kita faham bila Allah kata yang berakal, yang berfikir ni, maknanya kalau kita kaji cerita Nabi Ibrahim, awal dia macam mana, kemudian macam mana. Kita cerita gini lah Ustaz. Okay, cerita ni bila Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Nabi Ibrahim dengan isterinya untuk pergi ke Mekah, kawasan yang tandus, yang tak ada benda kan. Kalau kita fikir-fikirkan, kalau Ana boleh kongsikan, ni cerita jarang-jarang Ana cerita, tapi Ana baru terfikir ni. Alhamdulillah. Ana terfikir, kalau kita fikir-fikir balik, Mekah ni sebenarnya macam Singapura je Ustaz. Macam Singapura kan. Betul. Okay, Ana tanya Ustaz jujur. Singapura, dia ada apa hasil bumi dia? Tak ada benda. Tak ada benda. Sama Mekah tak ada benda. Mekah tak ada, harapkan air Zam-Zam yang ada dengan Kaabah yang ada. Nah. Asalnya gitu. Jadi bila Allah SWT perintahkan Nabi Ibrahim dengan isterinya ketika tengah syarat mengandung, kemudian Nabi Ibrahim mengambil masa berapa tahun di situ ketika itu yang dia nak anak, kemudian kata boleh atau macam mana masanya, makan agak masa sampai tahapnya nak melahirkan, diperintahkan Allah kepada Ibrahim keluar hijrah. Padahal isteri ni tengah syarat mengandung ni cerita dia. Betul. Tengah syarat mengandung yang tak ada benda tanah tu kecuali dengan tanah tandus yang lapang kontang macam gitu. Jadi nak cerita dia macam gitu, ada hikmah sampailah ceritanya berkembang lah. Saya tak mau cerita sikit-sikit detail, nanti takut orang kata masa dia lambat. Pasal dia cerita tafsir dalam surah, kalau kita kaji pun surah Quraisy, kita kaji surah Al-Fil, kita kaji dalam surah Al-Hajj, antaranya surah Al-Hajj ayat 26, 27, banyak lagi. Anda rasa bagaimana Allah nak uji Nabi Ibrahim sebenarnya. Allah nak uji Nabi Ibrahim macam mana? Okay, macam ni tuan. Tuan-tuan macam kuliah maghrib pun. Macam ni Ustaz, Ana mungkin kurang ilmu, Ustaz tambahkan Ana kalau Ana kurang Ustaz. Betul kan Ustaz? Kurang. Sama-sama kurang gitu ni. Dia gini, sebenarnya Nabi Ibrahim ni sangat-sangat mengimpikan anak. Dia sangat-sangat mengimpikan anak dan dikhawatiri bahawa kecintaannya terhadap anaknya itu mengatasi cintanya kepada Tuhan. Masya Allah. Jadi itu yang diperintahkan Allah bila disyarat mengandung tu, kau tinggalkan bini kau dengan syarat mengandung tu, biar pasal Allah ada, bukan kau yang berjaya boleh selamatkan dia, aku yang akan selamatkan dia, aku yang akan kasih dia rezeki, aku akan kasih sekian. Padahal nak diajar sandaran hin-hin tu, yang berkuasa tu aku, yakni Allah. Yes. Kau tak boleh buat apa-apa, kau manusia, makhluk ciptaan aku. Betul. Jangan fikir lebih, katanya gitu kan. Jadi bila disuruh keluar, berhijrahlah Nabi Ibrahim, tinggalkan anak Siti Hajar dengan keadaan syarat mengandung sampai tahap dia melahirkan. Kan? Ada cerita dia Ustaz. Ana rasa ni pun biasa kalau kita dengar kursus manasik umrah ke apa ke, biasa dengar benda ni. Kenapa tawaf tu ada? Kenapa sa'i tu bergerak? Kan? Dia ada rukun-rukun tu, ada sebab di sebaliknya. Yang rukun-rukun umrah kan, rukun-rukun haji tu ada sebab di sebalik istilah pelaksanaan ibadahnya. Macam itu cerita dia. Jadi contohnya bila cerita pasal kita Safa Marwah ni kan, Safar tu Marwah ni, Masya Allah, bila Siti Hajar kan Ustaz Siti Hajar dia bergerak patah balik tu, nak cerita kat kita bahawasanya walaupun bergerak Safa Marwah, apa benda masa tu tak ada, nak cari air kan ceritanya kan, nak cari air, nak cari makanan pasal anaknya menangis sebagainya kan. Jadi usahanya Siti Hajar tu bergerak turun naik tu, nak cerita kat pada kita, jangan pernah putus asa dengan Allah, bersangka baik dengan Tuhan. Betul, Masya Allah. Jadi ketika dia bergerak tu, dia tak ada apa-apa kan, dia dah cari hujung ke hujung kan, tu yang 7 kali tu kita sa'i. Hujung. Dia tak ada benda lah, dia kata ya Allah kau bantulah aku semampu yang kau boleh bantukan. Jadi Siti Hajar pun duduk, maka dengan takdir Tuhan Ismail lentak kaki keluar air. Betul tak? Nak cerita apa? Zam-zam. Kau usaha macam mana pun, kalau aku tak perkenankan kau takkan dapat. Betul. Jadi tadi Siti Hajar kan penat kan, Safa Marwah kan. Lah keluar ke depan Kaabah. Betul tak? Kan jauh sikit kan. Lah keluar, maknanya ni rezeki aku yang tentukan, aku yang keluarkan, apa yang kau perlu tu aku yang teruskan. Jangan risau dengan tulisan Tuhan. Sebab yang kau perlu jaga tu ialah jangan berputus asa dengan aku, yakni Allah. Jadi itu penerangan dalam sa'i tu, makna Safa Marwah tu nak ajar manusia jangan putus asa dengan Tuhan.
Sentiasa sangka baik dengan Allah. Yes. Penat kan naik bukit tak apa-apa, tak ada benda, turun balik kan. Ada yang tak penat naik skuter kan. Ya, memang penat kan, letih. Penat, Tapi letih. ceritanya bukan pasal tu yang aku nak bercerita. Aku bukan nak penatkan kau. Aku nak bilang kau jangan putus asa dengan Tuhan. Jadi Siti Hajar tu demikian usahanya. Usahanya sampailah Nabi Ismail hentak kaki, keluarlah air Zam-Zam. Kan, hikmah Allah. Cerita dia pula, Nabi Ibrahim balik berhijrah. Berapa hari tu Nabi Ibrahim mimpi kan. Mimpi berapa kali nak kena sembelih anaknya. Kan, macam gini. Lepas tu bila diceritakan pada Nabi Ismail tu dah anak remaja sebagian riwayat mengatakan. So bayangkan Nabi Ibrahim keluar masa Ismail nak lahir. Patah balik daripada hijrah, Nabi Ismail tu dah umur belasan tahun. Lama tak? Lama kan hijrah? Lama. Dia tak tahu pun Ismail punya favourite food apa, dia punya air minum apa, dia tak tahu. Tahu-tahu datang kena sembelih. Kan cerita dia kan. Jadi bila patah balik tu, bila dia dapat mimpi petanda demikian gini, apa yang dikatakan, tiba-tiba dapat mimpi yang suruh sembelih anak dia. Kalau kita yang bapa yang rasa tiba-tiba nak kena sembelih anak belasan tahun tak tengok. Bayang betul Ustaz. Betul Ustaz, bayangkan Ustaz. Ustaz tak tengok anak Ustaz dah belasan tahun, dia pakai baju ke saiz apa pun Ustaz tak tahu. Ya? Kan, dia suka apa Ustaz tahu. Tahu-tahu balik-balik kena sembelih, apa cerita? Kan? Betul. Tapi Allah menghebatkan cerita itu, yang perkukuhkan iman dia tu adalah anak dia. Nabi Ismail kata apa dengan Nabi Ibrahim? Kalau inilah perintah Tuhanmu, wahai Ibrahim, Tuhanku dan Tuhanmu, maka laksanalah, aku sedia menerima. Masya Allah. Mana dapat anak macam tu? Itu dia. Kalau dapat anak macam itu, kalau datang-datang dah 11 tahun tak jumpa, nak sembelih. Apa, bapak dah gila ke apa? Kau dah kenapa? Kan? Tapi ni ceritanya, dia memperkukuhkan imannya Nabi Ibrahim. Sebab Nabi Ibrahim tadi cintanya sangat kuat kan dengan Ismail. Sampai kan Allah perintahkan dia keluar. Lepas tu balik pula, masih lagi baru nak kenal-kenal. Lepas tu suruh perintah sembelih pula. Masih lagi. Jadi apa jadi? Dalam segi cerita tu pula, ada dia punya lagi satu penerangan dia. Nabi Ibrahim, bapa dia tak beriman. Betul. Tapi Nabi Ibrahim jadi Nabi. Melahirkan zuriat seperti Nabi Ismail. Itu menerangkan satu kuasa bahawa iman tidak boleh diwarisi. Walaupun bapa dia tak beriman. Iman tak dapat diwarisi. Cerita lagu dia. Nyanyi sedap Ustaz. Nasyid dia dulu. Jadi nak ceritanya, apa yang ada pada kehebatan dalam Kaabah ataupun cerita pasal Nabi Ibrahim, itu nak ceritanya Allah nak ceritakan bahawa perlu ada sandaran yang kuat kepada Allah. Betul. Jadi apabila Nabi Ismail, Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih Nabi Ismail, dibawa satu kawasan kan, kita pergi kadang-kadang kalau kita buat Jumaat kita pergi situ. Dia buat kawasan situ. Jadi apa yang berlaku bila dia buat demikian, Allah gantikan dengan kibash. Jadi ceritanya bahawasanya sebenarnya Nabi Ibrahim ni terlalu cintakan Ibrahim. Tapi Allah uji dia. Mana kau lebih cinta? Aku ke anak kau? Jangan sampai sebab cinta kau kepada anak kau, kau jeopardize cinta dia kepada aku. Jadi Allah cuba nak remind, nak tarbiyah Nabi Ibrahim. Jadi bila sampai tahap tu dah besar, dah buat Kaabah kan, cerita dia sebelum kena sembelih tu dah buat Kaabah dah Ustaz. Dah start buat Kaabah dan sebagainya. Tiba-tiba diperintahkan Jibril kepada Nabi Ibrahim, "Oi, kau pergilah seru manusia untuk datang melaksanakan umrah haji di Baitullah." Nabi Ibrahim cakap dengan Jibril, "Kau dah kenapa Jibril? Siapa nak dengar cakap aku?" Kan lebih kurang gitu. Siapa nak dengar cakap aku? Tak ada orang pun nak dengar cakap aku. Tapi dia kata gini, "Tak ada, ni perintah Tuhan kau, kau buat je lah. Macam mana kau nak buat, kau buat lah." Kata, "Aku tak boleh sampaikan. Aku masa tu tak ada mic Ustaz." Sekarang ada mic pun orang tak dengar datang. Ada mic pun azan buat tak ada apa-apa pun. Tapi masa tu tak ada mic. Tapi tengok, ni nak cerita pasal pertama sekali, nak cerita macam mana imannya Nabi kepada Allah. Walaupun benda tu tak masuk akal, tak logik, tapi bila perintah Tuhan, tak pernah menyangkal. Betul dia. Saya ingat ayat dia apa, serulah pada manusia, mereka akan datang berbondong-bondong daripada seluruh pelosok dunia. Seluruh dunia seperti unta yang kurus datang juga. Tu cerita dia apa Ustaz? Kalau ada masa nanti mungkin pendengar boleh kaji surah Al-Hajj
26, 27 tak silap Ana. Kalau betul, kalau salah mungkin silapan Ana sendiri. Nak ceritanya, kenapa diibaratkan unta yang kurus tau. Ada cerita dia tau sebenarnya Ustaz, ada tafsir. Ada cerita tafsir sebalik tu. Yang ceritanya nak katakan unta tu kurus sebab apa? Perjalanan yang jauh. Jadi apa yang cuba nak sampaikan kepada Nabi Ibrahim dengan seruan tersebut ialah kalau kau suruh pun aku yang jadikan hidayah, kan aku yang sampaikan. Betul. Jadi sebabkan bila Nabi Ibrahim menyeru di kawasan Makkah ketika itu, ada kedengaran di kalangan hamba-hamba ketika itu, manusia yang hidup sezaman dengan Nabi Ibrahim, yang dengar tu tiba-tiba jiwanya ikhlas untuk laksanakan haji. InsyaAllah. Ni Allah punya kuasa. Maknanya nak cerita dia, keyakinan Nabi Ibrahim kepada Allah tidak ada ketolak bandingannya. Betul. Jadi bila Allah suruh kau sebut je lah, kau cakap dah apa kau suka buat, kau yang cakap banyak. Apa yang kau suka buat, kau buat je lah. Jangan tanya kan. Kadang-kadang kita tanya, kau ni apalah, mana boleh, tak ada mic, apa nak cakap kan. Ya betul. Ni kita cakap 4 orang 3 orang ni, tapi tak tahu mungkin 1000 2000 orang dengar, Allah alam. Tu kuasanya Tuhan. Jadi bila Allah merintahkan kepada Nabi Ibrahim, bila dia buat demikian, Nabi Ibrahim seru, maka suara seruan tu sampai kepada umat-umat yang ada ketika itu, sampaikan mereka ikhlas melaksanakan haji, pergi ke Baitullah, ziarah ke Haram dan sebagainya. Dan inilah menggambarkan yang tadi unta yang kurus pun. Maksudnya walaupun perjalanan yang jauh pun orang akan datang. Jadi sekarang membuktikan kan, Betul. kita kat Singapura pun semua nak pergi haji. Kita kat mana, mungkin sejauh-jauh mana, negeri mana, apa Antartika ke apa kan. Mungkin ada juga travel agent tu, tak tahu je. Mungkin ada travel agent tu, naik kapal ke, naik submarine ke, Allah alam. Ada yang naik motor, ada yang jalan kaki, Betul, ada Masya yang Allah. naik basikal. Betul Ustaz. Macam-macam usaha diorang. Pasal bagi Allah, kalau aku yang seru, kalau ni pasal orang kata dalam biasa selalu dalam segi manasik umrah kita sebut benda ni Ustaz. Kalau dikatakan duyufur Rahman, macam mana pun usaha kita, kalau tak diperkenankan oleh Allah, kita akan sampai. Betul. Kita mungkin duit banyak, kita ada kekuatan, kita ada apa, tapi kalau Allah tak jemput, tak sampai pun. Betul. Tapi kalau kita ni dah tak ada apa-apa, memang orang kata memang banyak cerita Ustaz, nak cerita ni banyak, takut tak cukup 1 jam ni. Tapi nak cerita ni macam gini, kira kalaupun kau tak ada rezeki, macam kita tak ada rezeki, mungkin tak ada peluang dia, ataupun mungkin tak ada kelebihannya pun, tapi kalau Allah jemput, Allah jemput. Betul. Tu kata Allah. Maknanya Allah tak pernah memungkiri janji kan. Kalau Allah kata Allah jemput, macam mana pun kau tak boleh, aku akan bolehkan kau datang. Betul. Ini tak ada Tuhan, ini kuasa Tuhan. Jadi kira tadi tu, kalaupun Ibrahim nak stay kat Mekah, nak jaga Siti Hajar, tunggu sampai lahirnya Ismail, tapi kalau Allah tak izinkan, dia tak akan boleh berlaku kat situ. Betul juga. Jadi nak ceritanya, apa pun kita ni tuan-tuan, ibu-ibu, ceramah kuliah maghrib, apa pun kita para pendengar, setiap gerakan kita, apa pun proses yang kita lalui, pengalaman yang kita berjumpa, kenangan manis atau kenangan pahit, itu semua berlaku dengan kehendak Tuhan. Cuma nak kena faham, kita pergi haji ni sebab apa, kita pergi umrah ni pasal apa. Ada orang pergi umrah pasal nak holiday. Betul. Memang tak salah nak pergi holiday Mekah, pergilah, tak ada masalah. Cuma jangan anggap macam holiday sangat lah. Ni dia nak hotel 5 star, dah 5 star dah. Nak kena faham, 5 star Singapura, 5 star Mekah lain. Lain. Jangan salah faham. Tu nak kena tahu. Jadi kadang-kadang kita nak kena apa, lower down expectation. Tapi to have high positive expectation to Allah SWT. Betul. Itu yang paling baik. Pasal ini gerakan Tuhan, jemputan Tuhan. Dah tak ada orang lagi hebat, melainkan Tuhan aja yang akan atur secara langkah dia. Sangka baik je. Yes. Apa pun tak kena, macam tadi saya ceritakan, ada yang visa tak dapat. Memang kalau ikutkan orang frust Ustaz, dah ambil cuti kena ganti pasal visa tak keluar. Ada yang mengamuk, macam mana boleh tak keluar, macam mana awak kerja ni. Memang ada pun. Ada. Memang ada, tapi nak ceritanya, ini kita usaha. Beyond that is beyond our control really. Sebab Allah nak jemput, macam mana pun Allah jemput. Tu cerita dia. Labbaik Allahumma labbaik. Betul. Dia kira Allah jemput, kami menemui jemputan kau ya Allah. Yes. Jadi bila Allah jemput, Ibrahim sebut tu, walaupun tak masuk akal, macam mana boleh dengar, tapi Allah kalau izinkan, satu dunia dengar, sampai sekarang orang datang. Walaupun dengan unta yang kurus. Yes. Insya-Allah. Sekarang
Unta bukan unta kurus lagi, macam-macam. Macam-macam orang buat. Macam Macam-macam. jenis. Naik basikal pun dia Ustaz. Ada Dengar. lah. Naik basikal terkejut aku. Berapa bulan tu? Tu. Dia kumpul bajet dia pelan-pelan sampai cun-cun haji dia sampai. Tapi Kalau tak silap. tapi ada masya-Allah. Tu dari mana kalau anda fikir-fikir logik geografi mungkin daripada kalau tu cerita Indonesia, maknanya dia akan naik pergi India, dia naik pergi China. Jauh tu jalan. Jauh. Dia naik lagi. Berbulan-bulan tu. Sampai dia turun balik ke pasal jauh tu. Kalau geografi dia lah. Pasal naik motor pun sama kan, dia kena naik atas sampai Thailand, naik atas lagi baru pusing. Itu geographically lah. Sekarang kasih flight pun salah. Naik bas pun salah. Tak tahu apa nak buat. Ana belum dengar lagi jalan kaki pergi Mekah. Mungkin ada. Ada, benar ada. Mungkin ada. Zaman 2005 nak pergi haji. Waktu umur 17 tahun, bujang. Masya-Allah. Tak pernah rasa yang daripada Arafah ke Mina, buka mata malam, buka mata pagi. Dari pukul 12 malam kita keluar, kita sampai dekat Mina 9 pagi. Masya-Allah. Bayangkan kita punya jam. Itu time tak ada train, bas Pun tak ada. alat-alat bas. Itu pun Padahal Arafah dengan Mina tak jauh, tak jauh. tapi the whole night Punya jam dalam tu bas lah. punya jam tu. Ini confirm Ustaz. Nak rasa satu hari bulan 4 Johor buka kan? Confirm jam. Ni Confirm pasti jam. macam ni. Confirm jam. Confirm jam. Semua dah tunggu dah ni. Tengah tunggu ni. Tak Tapi sabar ni. Tapi tak mustahil lah nak rasa. Tapi ada pernah dengar dekat sahabat-sahabat kita yang mungkin belajar di Middle East ke apa kan. Ada yang ambil effort to actually naik bas. Ada yang pakai kapal kan, that kind of thing, pakai kapal kargo. Ada orang mujahadah betul nak pergi. Ada orang expect very luxury kind of treatment, which is ini kerja ibadah. Yang maha kaya itu Tuhan. Sekaya macam mana pun kita akan boleh mengatasi kekayaan Tuhan. Yes, betul. Jadi jangan expect too much lah kata orang. Kalau nanti expectation tak meet, nanti pun sedih sendiri atau mengamuk sendiri. Kadang-kadang macam dorang macam fikir macam IFP, aku dah bayar apa? Yeah. Kau kena buat lah apa yang patut. Which is I don't think that's supposed to be a good statement to be exact lah. I think this kind of statement to be like jangan ada, jangan pernah fikirkan macam gitu. Sebab ini bukan urusan bisnes. Ini Urusan ibadah tau. Kita macam adalah mungkin travel agency ataupun apa yang ada kan. Mereka menguruskan ibadah, betul tak? Duit mungkin bayar mahal ke apa sebagainya tu masing-masing lah kan. Wallahu alam, tak tahu. Tapi nak ceritanya dia bukan bisnes punya trip tau. Ini ibadah trip tau. Betul. Jadi you must expect that certain thing can happen, even though the unexpected happen, kita have a good positive vibe with Allah SWT, everything can be settled insyaAllah. So tu je cerita dia. Kalau Ana selalu kalau di sana pakai istilah expect the expected. Oh insyaAllah. Tak boleh expect the unexpected. Tak boleh. Kita kena expect the expected. Pasal apa? Kita tahu servis sana lu tak ada jalan duit, lu diam-diam. Betul. Betul. Jadi sana jolok duit, jalan. Apa-apa semua fulus ada, no money, no talk. Got money, got talk. Betul. Jadi Sebab itu budaya dia Ustaz. Budaya dia masya-Allah. Macam Ana tak tahu, kadang-kadang Ana fikir-fikir balik, tapi setelah Ana kaji-kaji balik, itu bukan melambangkan Kaabah. Itu bukan tapi kalau kita fikir balik, kita patah balik surah Al-Quraisy, surah Quraisy yang ini bila Allah kata li ila fi Quraisy ila fi ratashita wa safal ya'budu rabb hadzal bait. Maka hendaklah kau menyembah Tuhan yang empunya Kaabah ni. betul. Orang Mekah jahiliah dulu, orang Quraisy, dia fikir ekonomi dia bagus, perniagaan dia mantap sebab Kaabah. Ya. Betul tak? Itu yang Abraha nak robohkan Kaabah. Pasal dia dengki dengan orang Mekah. Apa hal kau nak pergi tak? Ya pasal apa ada orang pergi sana untuk pergi tempat aku? Oh sana ada Kaabah. Tu yang Abraha pergi tu. Nak robohkan Kaabah. Tapi sebenarnya bukan pasal Kaabah tu. Tuhan yang empunya Kaabah tu. Tu yang diorang lupa. Itu yang kalau daripada sini Ana tambah, ingat pakcik datuknya. Betul. Kau nak serang lah. Aku punya condition senang je. Kalau tak silap cerita dia begini kau bagi balik aku punya 100 unta, aku kasih kau izin kau serang. Betul. Kau nak serang aku dah lihat one corner. Itulah kurang lebih cerita macam itu kan. Dan after that mereka tak berhasil. Tak berhasil. Dia orang hancur di Wadi Muhassir. Betul. Itu dia. Baik saya cerita, maksudnya kadang-kadang ni kita yang
bawa orang-orang pergi umrah ni, kadang-kadang live the history tau. Macam hidupkan history tu. Jangan matikan. Pasal kadang-kadang kita pergi Mekah tu betul, niat ni nak buat umrah, niat ni nak beli kurma, buatlah apa nak buat lah kan. Cuma kadang-kadang sejarah-sejarah dalam Al-Quran tu keluarkan, tunjukkan mereka inilah kawasan dia, inilah dia. Sebab inilah masa dia untuk mereka life experience tu. Pergi Mekah bukan senang, pergi Madinah bukan senang. Masa tu lah kalau dapat masa nak tengok macam mana kawasan tempat Nabi berbincang ke apa ke kan. Dan kawasan-kawasan yang kita nak live out the sejarah. Bukan benda kosong. Ni bukan Allah cerita kosong dalam Quran. Semua ada bukti dia. Ada bukti, betul. Tu jangan kita matikan cerita dia. Maksudnya bagi Ana, kadang-kadang the excitement is there, you know. Pada kita pergi umrah, kita buat ziarah, kita nak kaji benda ni, kita nak tengok. Kita nak tengok macam mana keadaan dia. Kita nak tengok macam mana orang-orang kat sini. That kalau macam tu. Tapi bila Ana fikir balik, tadi Ustaz cakap pasal no money no talk kan saya. Ana terfikir juga tu sebenarnya. Kadang-kadang masa kita kat hotel lah, kita stay hotel, room service kerja dia. Betul. Yang aku nak kena bayar kau buat room service pasal. Betul tak? Kan? Tapi fikir-fikir balik, yelah tu cerita dia Allah kata Islam ni tak turun kat orang Quraisy. Islam ni turun untuk seluruh alam. Betul. Dan orang yang betul-betul mengamalkan agama ialah orang yang faham tentang agama. Jadi mereka tu memang walaupun tanah haram, orang mengambil kesempatan dalam kesempitan. Maksudnya betul. Pasal memang bukan salah diorang pun Ustaz, salah orang-orang kita ataupun orang-orang yang datang. Pasal diorang nak ambil peluang sedekah di tanah haram. Betul tak? Betul. Jadi mereka buat macam ni, jadi lama kelamaan jadi kebiasaan. Bukan satu kebiasaan lagi, dah satu kemestian pula. Adat untuk dia. Kalau kau tak bagi, aku tak gerak tahu ni. Begitu. Kan? Tapi padahal kalau Ana fikir balik, memang logically thinking is not right, but anggap sebagai satu sedekah. Kita buat tu, kita sedekah, kita mudahkan dia mudahkan urusan kita, Allah mudahkan segala-galanya. Itu dia. Itu nak kena. Pasal kata the mindset have to be set. Mindset kena be set. Tapi kadang-kadang orang-orang macam ni terlalu baik pun salah kan kata. Kadang-kadang yelah, there is certain, Ana pernah faham dulu, mungkin Ana salah, mungkin Ustaz betulkan operation ke apa, kalau nak kena bilik sahaja 10 rial. Kan? Kalau dengan toilet 15 rial. Tak silap mana lah, lebih kurang gitulah. Kopi diorang lah. Kira nak kena kasih, padahal kerja dia room service. Kita nak kena bayar lah kan. Tapi diorang ada gaji. Tapi anggaplah, Ana rasa the thing is, diorang still to make, macam kita kan kadang pun tak, orang tak kita kan. Kalau tak ada yang mula, tak ada yang dapat. Betul tak? Yes. Macam orang cakap rasuah tak akan berlaku. Yang ni cerita rasuah lah, tak ada kena dengan benda ni, tak ada kaitan. Rasuah tak akan berlaku kalau tak ada yang memberi. Yang memberi tak akan memberi kalau tak ada yang menerima. Betul. Betul tak? Talking about this, I have one experience of driver. Kalau kita cakap pasal mazrak, okay, every time kita cerita pasal mazrak, I will say to them, jemaah, awak nak belilah. Tapi sini harga lain sikit. And then kenapa bus driver suka pergi this spot? Pasal dia dapat. Tapi bus driver ni satu, I respect him. Dia bilang, okay, dia bawa kita macam biasa. Tapi instead dia bilang, aku tak nak commission. Commission aku ni, aku jual minyak zaitun ni. Okay. Jadi kau jual ni untuk aku, ini yang commission aku lah daripada tempat ni. And the whole bus, almost the whole bus, I said, ni bus driver ni bagus tau, dia tak minta duit daripada kita. Sepatutnya dia akan minta duit. Kalau tak ada duit, dia tak nak drive. Tapi dia jual, apa yang dia beli, dia jual dengan kita. Satu botol tu 10 rial kurang lebih, tak silap. Padahal kat Singapore boleh je beli. Tapi because of his sincerity, then I support him. I said, almost satu kotak tu habis. Dia bawa beli. Masya Allah. Itu jadi some kind of people, dia ada sincerity dia berbeza. Tu lah, tak semua orang macam gitulah Ustaz. Itu dia. Jadi daripada pengalaman yang banyak, cuba cerita satu je yang betul-betul menusuk kalbu. Mungkin geram atau pelik yang takkan pernah dilupakan. Okay. Pengalaman Ana rasa yang tak boleh Ana lupakan Kalau tak lupakan yang masa tu lah, orang kata bidang terjun betul lah. Dengan tak ada pengalaman apa, kena sampai sana uruskan operation dengan tak tahu benda ni. Tak tahu benda. Itu satu macam, is a thing for me to like
where the interest spark lah. I think sebab I want to know how the operation works. Because masa tu Ana terfikir, aku ni tak tahu benda. Aku takut aku buat ni jemaah tak happy. Jadi aku nak buat benda yang jemaah happy. So let me know the skill kata. Let me know the trade orang kata. I want to know about the trade. I want to know macam mana to do this operation kind of thing, you know, that kind of thing. Jadi bila Ana tertarik dengan benda tu, Ana usaha. Allah kasih ujian lain pula. Oh, ni tak dia tuan ni Ustaz Daud. Ana rasa Ustaz, Ana kalau cerita ni, Ana banyak kali cerita benda ni, tapi masih lagi bila nak cerita bulu rumah naik. Oh. Masya Allah. Cerita. Ni cerita dia. Cerita dia. Kalau kita dekat sikit. Oh, macam gini. Macam gitu. Cerita dia gini Ustaz. Ana ni masa nak bawa jemaah tu, masa tu yang masa ada pengalaman macam gitu tak? Yang pengalaman kena bidang terjun tu. Yang tak ada pengalaman sebatang kara, tak ada benda tu. Allah takdirkan nak bertemu dengan Pak Long ni tuan. Pak Long ni Masya Allah, dia ni nampak macam paling simple, paling relax. Lain jemaah-jemaah lain Ana tengok bersukis-tukis. Dia bawa baju biasalah kan, kadang-kadang tak orang tak kita lah Kadang-kadang tak tahu kenapa t-shirt pun tak pakai sangat kat sana. Kan, tapi ada orang bawa t-shirt 45 lah kan. Pak Long ni dia bawa beg tepi je. Macam mana tu? Kira luggage tak bawa lah. Dia tak bawa luggage pun. Dia tak plan nak spend pun. Ana tengok dia bawa beg tepi lah. Orang lain semua sibuk lah. Tapi adalah bawa beg cabin crew tu semua ada lah. Cuma nak ceritanya, dia punya cerita je, Ana rasa suitcase dia cabin crew tu je. Yang cabin bag tu. Ada beg tepi. Beg tepi tu Ana tengok, pasal Ana tak sebilik dengan dia lah. Ana pun tak tahu, cuma Ana perhatikan dia berkali-kali. Dia kalau pergi semayang, dia pakai jubah biasa. Lain pada tu, dia akan pakai baju pagoda tu lah, yang ada zip tu. Oh, okey. Dengan seluar putih tu lah, biasa. Dengan songkok haji dia tu. Kira kalau dia pergi kedai ke, nak pergi buat benda lain ke, itu ialah pakaian dia. Tapi kalau dia pergi semayang, dia memang ada jubah. Jubah dia putih, Ana tak tahu apa helai. Tapi Ana rasa dia kalau beg tepi tu tak banyak lah. Mungkin 2-3 helai ke, Wallahualam. Cuma cerita je, Ana tengok dia ni rajin Ustaz. Dia ni rajin kat haram. Maksudnya kita kat haram kat Mekah. Kita kat Madinah Ana cerita kan, tapi Ana tak perhatikan dia masa kat Madinah. Kat Mekah hanya Ana perhatikan dia. Dia kat Mekah, dia tak pernah miss. Hari-hari dia tawaf sunat. Masya Allah. Hari-hari Ustaz. Dan selalu dia akan duduk, lepas dia dah buat sebelum dia sembahyang sunat, sebelum dia buat tawaf sunat, dia akan dapat solat. Lepas tu dia akan free lepas isyak tu kan. Tu pun lepas dia buat tawaf sunat, dia duduk kat KFC tu Ustaz. KFC tu dia minum kopi kan, dia kedai chai tu kan. Yang kedai kat yang Omega Bejam tu. Omega. Dia beli chai duduk tepi, dia minum. Satu hari tu Ana approach dia, tanya dia, Pak Long kerja mana? Ni cerita Pak Long ni. Dia nak pergi umrah ni, dia kumpul duit nak kat 5 tahun 6 tahun. Masya Allah. Hasil daripada duit padi. Dia orang tanam padi. Dia hasil duit padi. Habis dia kata macam, yelah macam dia kata ni lah yang rezeki dapat. Ustaz, Alhamdulillah dapat pergi. Then the first thing come into my mind pasal orang yang macam gini ni, mungkin ni kali ni je. Dia tak mungkin ada lagi. Wallahualam, this is once and all. Dah tak lagi mungkin. Pasal rezeki dia susah kan, dia nak usaha kan. Habis kita kasih kokap lah. Macam tu lah, kira cerita gitu kan. Dengan visa tak dapat, lambat lah, apa lah gini-gini. Tapi ni member ni relax je. Tak ada ngek, tak ada relax je. Lepas tu berbual-bual panjang lah. Lama-lama anda dapat berbual dengan dia. Lama-lama dapat berbual dengan dia. Dan satu hari dia kata, Ustaz tahu tak Ustaz, saya ni tiap kali saya tawaf ni, tak pernah sekali saya tak minta doa ke Allah, matikan saya di sini. Masya Allah. Masya Allah Ustaz. Dia punya cerita Masya Allah. Ana tengok sampai sekarang Ana turun naik ni Masya Allah. Saya pun terasa. Kata Ana tak pernah sekali tak minta dengan Allah. Masa Ana tawaf tu, Ana tak pernah sekali Ana tinggal minta ke Allah, ya Allah matikan aku kat sini. Allahu Akbar. Ana cakap, Pak Haji betul ke nak kata? Ustaz, saya nak datang sini Ustaz, lepas 5 tahun pergi kumpul Ustaz. Saya umur 80 Ustaz. Lagi 5 tahun tak usah hidup ke tak, saya tak tahu. Betul. Lebih baik ni kali pertama saya sampai, biar saya mati kat sini. Itu dia doa dia. Dia doa dia tuan. Masya Allah Daud. Dia doa hari-hari. Dia tawaf sunat tu, itu yang diminta ke Allah. Jadi Ana terfikir, Masya Allah Pak Haji ni, ini orang real ni. Real ni otai. Ana tak sampai terfikir macam gitu tau. Kita pergi umrah pun, kalau Ana dengar lah, mungkin pengalaman Ana sikit lah, orang pergi umrah pun mungkin ada doa-doa untuk duniawi lah, dunia kesihatan, diberikan anak, diberikan jodoh, dimurahkan rezeki, this kind of thing, you know, this all
all the request lah. Macam kita ada doa, macam mungkin Allah jemput kita pergi Mekah tu, nak pergi Kaabah tu, pasal Allah tahu kita ada doa yang Allah nak kabulkan kat sana. Tu pasal Allah jemput kita kan. Jadi bila Pak Haji ni doa dia hari-hari nak minta mati kat Mekah, kat Kaabah tu, doa macam itu, ana fikir balik kita datang Mekah berkali dah ni. Macam contohlah kan, kalau berkali kita datang Mekah, mesti kita ada permintaan. Setiap kali datang mungkin doa lain, bulan depan datang doa lain, mungkin doa lain. Tapi tak ada pun, jarang mungkin orang yang doa nak mati hari tu kak. Pak Long ni buat. Dahsyat dia. Takdir Tuhan, ana tak balik dengan dia. Pasal dia ceritanya, pasal ana daripada Singapura kan, ana balik tu lepas kita buat umrah tu, itu kita dapat masuk Taif Ustaz. Just masuk Taif. Tu awal-awal tu, masa tu orang belum explore lagi. Tu belum orang pergi, tapi ana dapat pergi masuk Taif. Ana bawa jemaah ni, kita balik tu transit Singapura. Okay. Transit Singapura. Jadi ana sampai Singapura. Dorang kan naik Asia, dorang balik negeri dorang lah. Dengan Tuhan, takdir Tuhan, sampai airport Pak Long tu meninggal. Masya Allah. Pak Long sampai airport, Pak Long meninggal. Itu yang ana tu terdetik dalam pemikiran, ya Allah, kita pergi umrah ni, Allah rezekikan kita. Tak pernah pun kita setulus Pak Cik ni. Betul. Pak Cik ni ikhlas betul. Dia daripada dulu dia pergi usaha, dapat hasil padi tu dia pergi umrah. Walaupun mampu dia pergi umrah, mungkin mungkin mampu dia murah, tapi ikhlas dia tu mungkin tak ramai jemaah kita seikhlas Pak Cik tu. Betul. Allah, itu pengalaman ana tu. Ada dengar macam ana sendiri terbetik. Ana kata macam, ya Allah, aku pergi umrah berkali. Masa dia cakap macam gitu, ana fikir aku pergi umrah banyak kali, tak pernah pula aku minta nak mati sini. Tapi Pak Haji ni kau temukan aku mati sini pula dia minta. Masya Allah. Jadi nak cerita, kadang-kadang Allah izinkan kita datang ke rumah dia. Allah izin kita sampai kat tanah haram. Allah izinkan kita berdoa di Kaabah. Tapi sejauh mana keikhlasan kita mensyukuri nikmat yang ada kepada ketika itu. Betul. Pak Long ni satu sejarah yang hidup, mana kata, yang buat anak sedar balik. Anak sedar balik. Dulu mungkin anak pergi Mekah, pasal nak minta Allah gitu je, macam, ya Allah, berikan aku peluang untuk ke sini selalu, kerap. Itu je aku minta. Tapi tak pernah pula tahap sampai dia kata dia nak mati kat situ. Dia gila. Betul. Nampak pula tu To this, I remembered one incident jemaah rahimahullah. Indon. Masya Allah. Indon. Betul-betul orang kampung. Satu masa tu dia turun, that time kita tinggal di Merdin. Tak pernah seumur hidup nampak orang tua ni turun pakai ihram selubung, kaki ayam. Masya Allah. Orang tua ni betul ni turun tingkat berapa belasan tak tahulah, dia turun kaki ayam. Ambil semua apa semua. Lepas tu naik Jabal Nur, sihat, kuat. Dia pakai serban merah. Okay, ni cerita serban merah. Jadi dia pakai serban merah. Okay, petik gambar ambil dengan dia. Lepas tu dia balik, dia pakai serban merah. The last time nak keluar daripada makam Nabi, okay, ziarah Nabi dan salam, entah macam mana, entah siapa bagi anak serban merah. Tahu-tahu terdapat kat tangan. Okay, tak apa, pakai je lah, buat simpan aja. Bila balik daripada Singapura, balik daripada Singapura, kenapa aku dapat serban merah ni? Rupanya tengah naik motor ni, dah dapat motor, dengar khabar dia meninggal. Bertanda kan? Dia meninggal simple aja. Terlanggar pokok. Allah. Tabrak. Dia orang Batam lah. Langgar motor, jatuh, meninggal. Masya Allah. And then bila fikir balik, apa pasal itu serban merah? Aku keluar daripada Raudah, dapat serban merah. Bila tengok balik, ini orangnya yang pakai serban merah. Dia pergi dengan selai sepinggang, dengan tidak berduit. Apa yang ada dia bawa, dia balik husnul khatimah. Masya Allah. Lepas beberapa hari balik, langgar pokok, meninggal. Itulah nak jadi cerita ya Zai. Nak jadi cerita orang-orang yang betul-betul tungkus lumus ni kan, ikhlas, orang mukhlisin, orang iman. Masya Allah. Kita dengar cerita pun kita risau. Macam bagi Ana, macam ini bukan kata kita, dia menguji keikhlasan kita sebenarnya ni.
Betul. Kita pergi umrah ni, kita pergi Mekah ni, kita pergi haji ni, betul, ni satu saranan, satu usaha ibadah. Tapi kita buat tu dengan macam mana? Ada orang buat dengan penuh ujub. Aku tiap-tiap tahun, tak 7 kali bukan aku dah umrah, dia kata tu kan. Jadi to link to this second last question, what's your small tiny tip untuk orang yang pergi umrah? Masya-Allah. Pertama, saya lah bukan orang terbaik untuk beri nasihat. Saya pun ada banyak kekurangan saya. Saya pun banyak saya ke dosa-dosa saya yang silam yang masih berusaha untuk mencari pengampunan Tuhan, memperbaiki diri. Namun dengan ilmu yang sedikit, adalah berapa-berapa yang saya boleh kongsikan, sekadar pengalaman yang tak banyak ni, tapi memandang orang yang saya kira satu pandangan yang kita perlu perhatikan. Maksudnya, pertama, Ana selalu dengar Tok Guru Ana cakap gini. Wan, dia kata ini, dia kata dengan aku. Kata, Wan, syaitan ni dia pandai tau Wan. Dia pandai macam mana Ustaz? Dia gini. Dia kalau nampak kau pergi masjid, dia takkan hasut kau tak nak pergi masjid. Tapi dia akan hasut kau sombong sebab kau pergi masjid. Betul. Dia kata dengan saya itu. Saya terfikir-fikir balik apa yang cuba fahamkan. Lepas tu Allah, kita bercerita pengalaman hidup pengajian, belajar. Nak cerita, kita ni, ibadah kita ni, tak kira lah umrah ke, haji ke, solat ke, apa pun, apa-apa yang berkait rapat dengan ibadah, syaitan takkan hasut kita untuk tinggalkan ibadah tu. Tapi syaitan akan hasut kita untuk sombong dengan ibadah tu. Jadi bila kita sombong, aku ni kalau bukan 7 kali umrah, bukan akulah setahun tu. Dia pergi buat buat dek dia. Kata aku dah biasa dah pergi Mekah ni, tempat ziarah sama je. Kau pergi mana travel, tempat dia sama je. Memang pergi travel mana pun, kalau nak pergi Raudah, pergi Raudah. Kan? Tak ada tempat lain Raudah mesti kat Masjid Nabawi apa kan? Betul. Takkan kat tempat lain kan? Dia gitu pun. Tapi yalah, habis bila dia masuk tu, bila yalah pengalaman 7 kali setahun kot kan. Dia datang tengok ustaz ni macam baru-baru, tak pernah nampak aku kau ni. Dia dah biasa dengan travel ni. Ustaz ni tak biasa. Dia tengok ustaz ni gini. Ustaz, tak payah cerita ustaz, saya boleh ceritakan. Dia boleh cerita. Gitu kan contoh kan. Dia kata tak apa ustaz, saya tahu ni 7 kali saya pergi setahun. Ini pertama. Saya Macam gitulah dia cakap macam gitu, ni sama lah ni ustaz. Dia kata sama. Jadi macam ana rasa yang paling baik sekali nasihat daripada hamba yang kerdil seperti saya ni, yang tak ada pengalaman, yang tak ada ilmu, jangan sombong dengan Tuhan. Jangan sombong. Yang kedua, hidup ni dia berlaku dengan 2 keadaan. Satu, dia berlaku dengan keredaan Tuhan. Dia berlaku dengan izin Tuhan. Betul. Kalau Allah redha, benda yang susah macam mana pun Allah mudahkan. Tapi kalau izin, benda tu senang je, tapi tak dapat jumpa jalan keluar dia. Contoh, ni pening sikit nak faham ni haji ni. Kita dulu zaman sekolah Ustaz, kan, kita pernah minta teacher teacher I want to go toilet. Betul. Teacher, you go toilet lah, no problem. You ask my permission, I give you go toilet. Tapi apa yang kita buat dalam toilet tu, pukul orang ke, lepak ke, main game ke, terserah lah. Betul tak? Betul. Tapi teacher izinkan tak pergi toilet, teacher izinkan. Jadi cerita, disiplin master jalan. Dia buka toilet, selamat kau tengah main game. Habis lah, rutan-rutan lah. Rutan terpap dia kasi kan. Padahal simple je, kau pergi toilet, kau buat hajat kau patah balik, nothing wrong. Tapi bila kau pergi toilet, kau buat benda yang not supposed to be doing, this is where you get the punishment. So the teacher salah tak? Teacher tak salah. Kau nak, aku kasih. Apa yang kau buat, kau pasal lah. Tapi kalau kita buat dengan redha Tuhan, teacher suruh pergi toilet, kita pergi toilet, kita buat kita punya benda, kita patah balik, kita sit down properly. So Allah izinkan kita pergi umrah, Allah izinkan kita kita pergi laksanakan haji. Pasal apa? Kita ada kemampuan dia, ada rezeki, ada fizikal, semua bagi. Tapi orang lain simple dia tawaf, kita tahu susah je. Orang lain sa'i tak ada masalah pun, kau sa'i problem je.
Orang lain nampak, adalah ni cerita mustika lah, Ana pun tak percaya sangat. Ada orang kata tak nampak Kaabah lah, wallahu a'lam. Ana tak pasti. Cuma bagi Ana, when that things happen, is because what? Mungkin sahaja engkau tak mengharap keredaan Tuhan. Minta Allah redha engkau, Allah berkati engkau daripada awal perjalanan sampai engkau balik. Jadi langkah-langkah kita kat sana, macam mana susah pun Allah mudahkan. InsyaAllah. Tapi kalau kau fikirkan macam I own this, I pay you, this kind of thing, then benda tu simple je. Tapi bagi kau satu masalah yang besar. Betul. Jadi pertama, jangan sombong dengan Tuhan. Kedua, buat ibadah tu je lah, buat untuk mengharap keredaan Tuhan. Dua je lah Ustaz. Pengalaman tak banyak. Lain orang ada yang mungkin 30 tahun, 40 tahun, Allah Alam, tak tahu. Tapi pengalaman Ana ni sikit sangat untuk Ana kongsikan nasihat-nasihat yang besar-besar. Cuma Ana lebih mengambil pendapat terbaik adalah keikhlasan kita dan sentiasa bersangka baik kepada Allah. Itu kunci. Kalau sana kalau tak ikhlas, jawabnya memang susah. Betul. Itulah jalan keluar dia. Orang kata kau ikhlas ke kau tak ikhlas ke, kadang-kadang dia terpaksa. Ada terpaksa pergi. Dia tak nak pergi, dia terpaksa pergi. Pasal apa terpaksa pergi? Pasal duit dah banyak sangat. Orang tengok asal kau tak pergi umrah kan. Pergi kan. Ada orang terpaksa. Tapi Ana rasa walaupun terpaksa, dia kena dibiasakan. Kena dibiasakan. Pasal kadang-kadang tuan-tuan ini Ustaz Daud mungkin tahu kot kan. Ada je antara kita yang kata macam kalau tak boleh tawaf tak boleh. Kalau tak tawaf tak boleh. Penat lah. Ada. Tak ada sa'i tak boleh ke? Penat lah. Ada je orang macam itu. Tapi kau kena faham, yang ini bukan aturan manusia. Ini Allah yang tentukan tertib dia, rukun dia. Jadi bila Allah tentukan, makna ada something yang Allah suruh kita belajar and take away, Pasal Allah kata ini bagi mereka yang berakal, yang berfikir. Dapat rahmat. Tak dapat. Ya, betul. Kau anggap macam satu jalan penat je lah bagi kau. Macam kalau dia tak dapat redha Allah, dia buat haji ke dia buat umrah ke, takat tu dia dapat penat lelah je lah. Dapat penat lelah. Tapi dia tak dapat apa tu, wala rafasa wala fusuqa wala jidal fil hajj. Tak dapat. Sayang. Itu yang sayangnya. Jadi tu yang kena pastikan. Ibadah bukan setakat ibadah haji dan umrah. Semua ibadah kena ikhlas kerana Allah SWT. Dan mencontohi sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada apa-apa soalan untuk menutupkan? Awak dah pakai awak okey, alhamdulillah. Sorry, Ana pandang dia je, tak pandang sini. Masya-Allah. Saya buatnya sibuk yang lain tu sebenarnya. Allah, mengamuk ke? Biasa ni kadang-kadang dia dah macam gini timing dia. Okay, terima kasih Ustaz for coming and also sharing with us. Thank you for inviting me, insya-Allah. Masya-Allah, terima kasih, banyak pengalaman yang kita dengar InsyaAllah kalau misalnya kata ada rezeki, kita jumpa Ustaz lagi. Amin. Mungkin banyak lagi story yang Ustaz akan ceritakan pada kita. Panggil orang lagi hebat-hebat, banyak pengalaman lagi, macam-macam cerita mungkin Allah Alam, tak tahu kan. InsyaAllah. Okay, terima kasih Ustaz sudi datang ke Safaratul Marwah. Kita punya aim ni nak share stories and also kita nak, kalau boleh dalam masa jabat banyak orang tu, at least satu orang dengar yang terasa nak pergi tu, alhamdulillah. Amin insya-Allah. Okay, so ada apa lagi Daud? Dah banyak dah cerita. Dah banyak okay. Banyak sangat tadi. Ana rasa macam sorry mengambil masa. Kita saya dengar pun saya syok dengar ni dari tadi. Ya ke? Jangan gitu. Okay, terima kasih Ustaz, and insyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi, datang lagi kat Safaratul Marwah. We always welcome you. Amin. And kalau gitu kita tutup dengan tasbih kafarah and doa. Dan doa. Fadhal Ustaz. Berkat. Fadhal Ustaz. Saya tasbih kafarah aja. Allah. Sana mana cakap ginilah Bismillahirrahmanirrahim. Kita doa ramai, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala membuka ruang dan peluang kepada kita untuk dapat menunaikan umrah ataupun haji, insya-Allah. Amin. Semoga walaupun sesukar-sukar macam mana pun keadaan kita, kalau Allah memang kehendak, maka Allah akan permudahkan urusan tersebut. Amin. Dan kita mohon kepada Allah, semoga Allah lah yang menjemput kita, Allah lah yang membalas segala umrah kita ataupun haji kita, haji yang mabrur insya-Allah, umrah yang mabrur insya-Allah, wa sa'yan mashkura wa zamban maghfura wal tijaran tabur innaka ala kulli syai'in qadir. Dan kita berdoa semoga Allah menjadikan kita
اللهم اجعلنا نية المخلصين وإيماننا إمام المؤمنين وإسلامنا إسلام المسلمين آمين. وحياتنا العالمين وموتنا موت الشهداء الصالحين آمين. وذنوبنا يا الله ذنوب المستغفرين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا آمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليه بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح مقبول وتجارة لن تبور يا عالم ما في صدور أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين هدانا الله وإياكم والعفو منكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Mohon maaf